Okay, bagus. Macam dia ada banyak types. Macam ada annually untuk 1 tahun, semi-annually 6 bulan, quarterly 3 bulan. Okay, bagus. So mana ada kaitan dengan compounding okay. Alright. Okay. Itu juga saja. Dan saya ada sebut balik berkenaan dengan capitalize capitalize project. Okay, capitalize ini apabila n-nya infinity Okay. Infinity. So kita ada 3 case 3 keadaan berkaitan dengan payment period dengan compounding period. Okay, apa beza apa senario tersebut? Apa tadi? Kita ada 3 senario, 3 keadaan yang berkaitan dengan payment period. Ingat tak payment period ini? Kurang jelas rasa. Oh, yang PP. Oh, yang PP. Oh, kalau PP lagi besar dari CP, dia bayar pada macam contoh kalau 1 tahun tu dia bayar time hujung tahun. Okay. Kalau PP equal to CP, dia bayar time benda tu di compound. Okay, bagus. Kalau PP kurang daripada CP, dia bayar dulu, lepas tu baru compound. PP dia bayar dahulu, okay, bayar lebih cepat daripada tempoh compounding lah, okay. Betul. Betul. Okay, yang pertama tu adalah PP mana bayar lambat lah. Okay, Bayar lambat. Bayar lambat, bayar selepas compounding. Okay, jadi mana dia perlu bayar lebih lah. Okay, kita dah faham konsep ini sebab dia melibatkan effective rate tu, effective yang berbeza. Okay, hari tu saya ada share kan dalam WhatsApp group soalan yang lepas masih ingat lagi ada kan? Zizi? Ada rasanya. Ada Okay, so itu pun perlu lihat perlu lihat. Okay, okay, let me go through this. I think kita almost done dengan slide ini baru ni. Okay, kita almost done dengan ini. Okay, so dah diberi summary tu. Summary pun kita dah bincang rasa saya. Okay, single payment, kalau PP lebih besar daripada CP, okay, maknanya tempoh bayaran tu lebih lambat daripada CP Okay, CP-nya compounding tu lebih pendek jangka masanya, tapi payment period tu lebih lama. Okay, maknanya payment period tu jangka masanya lebih besar. Jadi compounding berlaku dahulu So kita kena guna nominal value, okay, and ataupun kita boleh guna nominal tu ataupun kita boleh guna I effective, okay. IN and M kali dengan N lah, okay. Kita tengok apa itu maksud M kali N kita tengok di sini M, okay, M tu adalah berapa kali tempoh dia compounding lah, okay, compounding. Kalau quarterly dia akan jadi M sama dengan berapa? Okay, kalau kita ada quarterly, okay, bermaksudnya setahun ada 4 kali kan. So maknanya ada 3 bulan lah beri terimaan. Okay, so M tu ada 3. Okay, M ada 3. Okay, cuba kita tengok alright, yang ni kita dah bincang ke? Azizi? Okay, you kena hari ni sorry. Yang ni dah bincang ke? Yang ni sudah kan? Sikit rasanya. Tak sure lah. Tak sure Okay, tak apa. Kita just scroll sekali lagi, mungkin ada yang kurang jelas ada somebody respon itu apa respon dia kata okay, sentuh sikit tapi dah lost. Okay, yang Boeing tu soalan last. Okay, yang mana Boeing ni, slide nombor berapa yang Boeing?
Oh, yang Boeing soalan exercise. Okay. Okay, saya nak sentuh sedikit yang saya kekeliruan baru ni ya, kekeliruan, kita dapat kekeliruan. Yang kita dapat jawapan berlainan itu kan. So yang tu sebenarnya solution yang ada pada slide itu memang dah betul. Okay, kita tak boleh guna cara alternatif. Mana yang itu ada tak kat sini? Yang 900 punya grade. Combine factor. Terus ni sekali lagi ya. 7 ni, rent for a business premise 500 for the first year and increase at constant rate 100 for 5 years. Okay. If the annual growth is 8%, determine equivalent. Okay, kita nak tahu equivalent kalau dijadikan P. Okay, kalau kita jadikan dia sebagai P. Okay, kalau ini semua ni nak jadikan sebagai P. Okay, contohnya macam ni. Okay, kalau ini kita nak jadikan sebagai P lah. Okay. Okay, instead of bayar macam ni, kita nak bayar P pada kosong. Okay, nilai P. Okay, itulah soalan A. Ini ya, soalan A ni. Kalau satu lagi soalan, okay, kalau kita nak jadikan ini sebagai A, okay, soalan B pula menanya berkaitan kalau bayaran ini dibuat sebagai A. Okay, kalau sini adalah kosong, ini ada 1 dan sini ada 5. Kita tak mau bayar secara yang increasing macam ni ya, secara meningkat macam tu, tapi kita nak bayar secara uniform. Okay, secara uniform. Jadi kita nak tahu apakah nilai uniform ini. Okay, equivalent value lah. Okay. Equivalent value A ni. Nak jadikan dia sebagai A. Okay, instead of kita buat macam ni. Okay, ini soalan dia lah. Saya ulang balik kalian ni ya. Okay, soalan pertama. Apakah persamaan dengan P? Soalan kedua, apakah equivalent kalau nak jadikan dia sebagai A? Okay. Okay, yang pertama, jadikan dia sebagai P ini 500. Apa itu 500? 500 adalah pada dua bahagian. Pada dua bahagian. Ini adalah 500. Lepas tu ada ini tempoh kosong. Ini kosong, ini 1. Ini 2. Okay, seterusnya. Ingat di sini nilainya 500. Okay, di sini 500. Okay, di sini 600. Tahun kedua bagi di 600. Okay, dan seterusnya. Jadi kita boleh pecah pada dua bahagian. Satu adalah 500 dan G-nya adalah 100. Okay. Ingat pada tahun 1 itu bermula dengan kosong. Dari segi G itu tak ada peningkatan lain. Tahun kedua baru meningkat 100. Tahun ketiga dia meningkat jadi 700. Cara macam ni kita boleh guna kaedah combine factor lah. Okay, yang pertamanya kita selesaikan dapatkan apakah nilai P. Okay, ini seolah-olah macam kita ada dua graf lah. Kita ada dua graf. Satu grafnya adalah
graf A, okay, campur dengan satu lagi graf, okay, di mana dia adalah macam tu. Okay, graf saya ni tak bawa betul lah, freehand, kerana susah kita nak dapat garisan yang cantik. Okay. So itu yang dibuat. Okay, yang pertama, kita nak jadikan A ini nak jadikan sebagai P. Okay, nak jadikan dia sebagai P. Kalau pergi pada P ini, berapa? Itu apa yang ditunjukkan di sini. Okay, apa yang ditunjukkan di sini. Okay. Apa yang ditunjukkan di sini, di mana kita ada 500, okay, sebab kita jadikan A itu 500 lah. Nak tahu nilai P, A diberi pada 8% selama 5 tahun. Okay, 5 kali bayaran, 5 kali bayaran. So, yang kedua ni adalah G, G ni, gradient. Kita tahu bahawa gradient ni adalah, ini adalah G, G. Nak tukarkan G kepada P, 5% dan sebagainya. So, ini kalau kita lihat table tu dapat lah, tapi kalau kita buat pengiraan pun kita akan dapat jugalah nilai 3.9 ni. 3.9 ini ialah untuk yang pertama, untuk P over A. Okay, boleh tengok dalam jadual, dalam e-book tu di belakang tu ada jadual based on percentage interest rate yang mana. Okay, yang ini adalah untuk yang kedua. Okay, untuk kedua, di mana P, nak cari P, okay, kita tahu nilai G. Okay, okay, so jadi akhirnya kita dapat 27 33. Okay, ini cara untuk dapatkan A, okay, equivalent pada A lah, okay, seperti yang ditunjukkan dalam rajah ni. Yang ni nak diseragamkan secara uniform, kita dapat uniform, so dapat A yang seragam, instead of bayar secara peningkatan, okay, A dengan G ni, jadi kita menjadikan dapat A saja. A, manakala sini adalah, kalau kita katakan ini A1, ini macam A2 lah, mana A yang berlainan lah. Okay, A2 tu hanya label saja, tidak memberi gambaran tahun ke apa. Saya hanya label, maknanya A yang berlainan lah, A yang uniform. A yang uniform. Okay, so jadi apa yang kita buat adalah, kita dah tahu nilai A yang berapa. Okay, A 500, jadi kita hanya menukarkan G itu saja. Okay, uniformkan yang G saja. Okay, so yang ini saja yang perlu di uniformkan. Okay, this part. Okay, so sebab kita sudah ada 500 di sini, 500 sudah ada di sini. Okay, this part sudah ada 500. Okay, 500. Jadi yang perlu kita tukarkan adalah 100 kali dengan, okay, nak tahu faktor ni lah, faktor A over G. Ini datanya daripada table lah, tapi kalau kita dalam exam, sebab tak ada, kita kena guna formula ni. Formula yang ini. Okay, formula ini. Okay, formula diberi, formula diberi. And for your information, test 2 memang ada engineering ekonomi, engineering ekonomi. Test 2 akan cover engineering ekonomi, akan cover project management dan juga inventory. MRP tak cover lagi, MRP tak ada dalam test 2. So, jadi dalam formula ini, jadi kita tahu bahawa G, okay, saya just go through sekali lagi, sebab kamu dah gunakan formula, nak cari nilai A, okay, bersamaan dengan, okay, G biasanya akan diberilah 1 over I itu interest. Okay, ada tanda minus, minus. Lepas tu N tu tempoh, salah, tempoh bayaran tu. Berapa kali bayar, 1 plus I. Okay. Kena biasa guna formula ni, jangan bahasa exam baru nak mula. Okay. Nanti keliru nanti.
Okay, tolak satu ni, tolak satu. Okay, ini formulanya. Okay, so itulah untuk A dengan G. Kalau kita P dengan G, ini pula. Okay, kalau P dengan G. Okay, kalau kita tulisnya dalam faktor bentuk macam ni lah. PG ataupun AG ya. Okay, so jadi dari segi seperti yang saya kata tadi, sini masih kosong G lah yang pertama. Inilah standard. Kalau dia shifted ke depan, kita kena bawa dia ke pangkal balik lah. Menggunakan apa ni, lebih daripada satu langkah lah. Okay, maksudnya, inilah standard. Okay, standard dia macam ni. Mana kita mempunyai, okay, jangan jadikan okay, ni biasa ada kesilapan kalau student buat dia mulakan katakan G yang di sini. Okay, di kosong tu. Itu salah. Okay, bukan di sini ini salah. Sebab ini bukan di situ. Dia bermula di sini. Kena ingat tu. Okay, so G kosong ialah pada tempoh pertama, G yang pertama tu pada tempoh kedua, okay. Tempoh ketiga lah 2G, tempoh keempat 3G, tempoh kelima 4G dan yang akhir sekali itu adalah N minus G lah. Kalau N sini 10, mana di sini adalah 9G lah. Okay, so itu kena clear tu. Kalau tidak semua salah. Exponential series ni biasa kita jarang jumpa lah. Tapi mana-mana pun kena aware lah, there is also exponential lah. Exponential. Okay, dia maknanya dia bukannya straight macam tu tapi dia meningkat secara exponential. Okay. Okay, ini perlu diingat non-recurring cost. Non-recurring cost, okay, recurring ni maknanya berulang-ulang lah. Kalau non-recurring maknanya tidak berulang. Contohnya overhaul cost, investment cost, where it occur. For example, 3 years, 10 years from now, it happened only once. Okay, this is considered as a single payment. Okay, single payment kita panggil F lah kalau future. Dalam kes tersebut, kita akan gunakan faktor P, okay, mencari P dan F tu berlakunya dalam masa future. Ini contoh dalam isu capitalized cost. Okay, ingat capitalized cost. Katakan kita buat maintenance. Okay, contohnya maintenance. Okay, mungkin pada mulanya you invest. Okay, invest di sini P pada P0 ni. P0. Selepas itu katakan highway lah contohnya, setiap 10 tahun kena buat maintenance. Okay, resurfacing of the road surface. Okay, setiap 10 tahun. Okay, maknanya tahun ke-20, tahun ke-30. Resurfacing tu dia bukan berlaku setiap tahun, dia berlaku setiap 10 tahun. So jadi ini sebenarnya merupakan future. Itu apa yang dimaksudkan di sini. Apa yang dimaksudkan di sini. Jadi kena faham konsep ini. Saya dah pernah selesaikan satu soalan sebelum ni berkaitan dengan kes gini. Okay. So apa yang dikatakan sini adalah overhaul cost, contohnya cost investment where occur, contohnya 10 tahun ataupun tak sebenarnya 10 tahun, mungkin berlaku 5 tahun, tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15, tapi dia bukannya setiap tahun. So what happen is dia berlaku sekali dalam tempoh yang panjang. So kita anggap ini sebagai F. Kita anggapkan sebagai F. So, dalam penyelesaian kita hanya memerlukan mengambil satu F sahaja sebab dia adalah masalah projek yang besar, capitalized cost. Capitalized cost. Okay, contoh di sini adalah major rework cost 50,000 every 15 years. Meaning that this cost recur every 15 years until infinity. Okay, dia berlaku selama
15 tahun, setiap 15 tahun berlaku. Jadi kalau kes macam ni, is considered one cycle only and we treat it as a single payment using F. Okay, so we use factor AF. Okay, to find the annual operating cost. Jadi kita boleh tukarkan, sorry mungkin ada kekeliruan di sini ya. Yang sini lah kita tukarkan F kepada A. Okay. Yang contoh yang saya tunjukkan di sini mungkin ada yang keliru. Okay, di sini yang dimaksudkan di sini adalah saya dah keliru dengan yang warna pink tu. Yang di sini ialah non-recurring ni, maknanya dia berlaku sekali saja. Okay. Berlaku sekali saja. Okay, dia berlaku sekali saja. Kalau kes tersebut berlaku, dia berlaku sekali saja. Okay. So itu contohnya overhaul cost. Okay. Dia berlaku sekali saja buat overhaul. Okay. Perbaikan yang besar. Okay. So berlaku 10 tahun daripada sekarang. Okay. So jadi what happen is only sekali. Jadi apa yang kita buat ialah kita boleh consider a single payment F ini. Dan untuk jadikan dia sebagai P, kita bawa dia kepada P sajalah. Di faktor yang gunalah P over F. Okay, to find capitalized cost at 0. Okay. At 0. Jadi mana kita nak mencari nilai P0. Okay, itu satu payment. Tapi kalau recurring cost, maknanya cost tu berulang-ulang. Okay, cost berulang-ulang ini kita boleh buat. Okay, kita boleh buat. Okay. Saya harap dapat lihat color ni, saya pun tengok color pun macam pening ni. Color pink dengan hijau ni. Okay. So kalau macam ni bermaksud dia berulang. Okay, saya cuba lakarkan di sini . Dia berlaku, katakan sini adalah kosong. Okay. Sini adalah 15, tahun yang ke-15. Ini berlaku tahun yang ke-30. Okay, dan berlaku tahun ke-45. Sampai bila? Dia berlaku sampai infinity . Sebab dia apa? Kes ini, kena ingat, kes ini special untuk capitalized cost. Projek yang besar, projek besar macam buat jalan raya, buat jambatan, ialah projek yang boleh pakai sampai bila-bila selagi dia tak rosak. Katakan setiap 15 tahun, kita terpaksa membelanjakan 50,000. 50,000 belanja untuk apa? Untuk rework. Maintenance lah, macam buat jalan kan, kita biasa tengok orang buat jalan, setiap beberapa tahun dia kena resurfacing balik jalan tu dah rosak. Itu penyelenggaraan berkala yang dibuat mungkin setiap 3 tahun, setiap 5 tahun gitu. Di sini ada 50,000 . 55,000. Jadi apa yang kita perlu buat untuk dapatkan equivalent cost ini, kita boleh treatkan ini sebagai future cost. Kita boleh treat dia sebagai future cost. Kita boleh treat dia sebagai future cost dan kita jadikan dia sebagai A. Sebagai A. So ini apa yang kita use A factor to find annual operating cost. Jadi apa yang kita buat ialah seolah-olah ini adalah samalah dengan kita membelanjakan, ini tempoh kosong macam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya sampailah infinity. Kita anggapkan dia adalah perbelanjaan tahunan. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai A. So itu adalah yang dikatakan A over F. Kita hanya ambil satu saja. Walaupun dia berulang, ambil satu saja dan jadikan dia sebagai A. So formula apa nak pakai? Formula nak pakai ialah A over F. Tengok di sini contoh di sini. Suspension bridge has a first cost of 30 million, annual inspection yearly 10,000,
cost of purchasing is 50,000. Okay, in addition, concrete deck would have to be resurfaced every 10 years. Okay, so at the cost of 100,000. Determine total budgetary. Saya ingat saya dah bincang ini, tapi anyway, just to clarify that okay, you have this understanding. So ini bermaksud, okay, inilah kosong. Okay, kita ada 30 juta di sini. Okay, and then yearly maintenance. Yearly maintenance setiap tahun lah, setiap tahun. Mana tahun 1, tahun 2, dan seterusnya macam tu. Okay, sampailah infinity, dia ada annual cost yang equal to 10. Okay, the K itu maknanya 1000 lah mana 10 kali 1000. The cost of the purchasing a land right away is 50. So ada campur lagi sini 500,000. Okay, 500,000. Maknanya setengah juta lah. Okay, in addition contract have to be resurfaced every 10 years. Okay, maknanya every 10 years. Okay, kalau saya breakkan di sini saya kata every 10 years ada resurfacing lagi. Okay, 100k. Okay, tahun yang ke-20. Okay, buat resurfacing lagi 100k. Okay, so at a cost of 100,000, determine total budgetary cost of the whole project now. If the interest is 6%, okay, interest is 6%. Kita nak tahu budget berapa yang perlu ada. So maknanya sekarang ni kita nak bawa ini ke sini dan bawakan di sini. Okay, jadi untuk menyelesaikan yang pertama ni kita dah tahu untuk dapatkan P equal to berapa? Okay, saya nak tanya di sini Amirul. Apa formula dia nak jadikan P untuk A ni? Amirul? Okay, no respon Amirul? Dengar tak? Hello. Ya Amirul. Okay, saya nak jadikan yang ini Saya nak jadikan yang ini yang saya tanda ni. Nampak Nampak tak apa yang saya tunjuk ni? Nampak? A 10K. Okay. 10K A sama 10K. Saya nak jadikan A ini kepada P. Untuk ni ialah case capitalize. Okay, capitalize. Projek besar So saya kena buat apa? Nak jadikan dia sebagai P. Kalau pakai capitalize, kita nak cari P given A, kita guna formula P equal to A bahagi dengan I. Okay, jadi A sama dengan? A bahagi dengan I. A dengan I. Itu saja kan? Untuk capitalize. Untuk capitalize. Betul lah. Okay, maknanya 10K bahagikan dengan 0.06. Senang. Okay, so kita dah selesai lah untuk A ni. Okay, kita ada satu lagi yang belum selesai iaitu yang ini, yang 100K. Okay, yang 100K ni, macam mana kita nak buat ni? Okay, so yang ini kita dah berjaya bawa mari sini Ingat ini sudah pada P Ini sudah P, ini adalah, yang ini P ini adalah, kita dah ada P tersebut adalah 3.5 juta. Okay, million Untuk campur dengan yang ini, yang 10K divide by itu, okay, campur 10K bahagi dengan 0.06. Okay, lepas tu kena campur satu lagi iaitu nilai ni 100K ni. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Ini berulang berulang. So apa kita buat? Amirul? Dalam case capitalize. Guna formula P given F. Betul. Okay, kita nak tahu P given F. Perlu tak kita buat untuk yang ini juga, yang ni?
Tak perlu. Tak perlu tak perlu. Kenapa? Dia ada Sebab capitalized dia cost. capitalized. Okay, capitalized cost. Jadi buat sekali pun dah okey. Okay. Ataupun kita boleh gunakan dia jadikan dia sebagai P, sebagai F, okay, given A, okay, kalau kita nak cari A lah. Ataupun kita boleh teruskan sekali. Okay, lebih ringkas. Okay. Kita boleh bawakan ke depan sekali saja. Yang ni tak perlu sebab dia apa? Dia continuous. Dia continuous. So jadi ini ditunjukkan di sini ada kelainan sikit sini sorry. I think the better way sebab kita formula kita, okay, sekejap we have to convert pada A dahulu. Sorry Amirul. Okay, so jadi kita kena convert kepada A dulu. Okay, which is this way. Okay, saya pun dah nak jadi keliru ni. Kita jadikan dia sebagai A. Kita ada, okay, kena ingat bila capitalized cost. Okay, capitalized cost. Okay, dalam kes reservicing ni. Okay, kita ambil satu cycle sahaja. Okay, apa yang kita ambil adalah nilai F tadi kan, nilai F tadi. Okay, dan kita jadikan dia sebagai A. Okay, jadikan sebagai A. Selepas dijadikan dia sebagai A, barulah kita tukar menggunakan formula P equal to A over I. Okay, sebab kita ada formula ni. Kita tak ada nilai F kan? Okay, kita ada formula F. Kita ada formula tu. Okay, kita ada formula ni. Jadi kita kena tukarkan dia kepada A dahulu. Okay, sebab kita ada formula ni. Okay. Itu yang saya cakap tadi tak tepat lah. Okay. Tukar dia akan kepada A. Jadi untuk dapatkan A tu guna formula A over F lah. Maksudnya ada dua langkah lah di sini. Okay. Tukarkan dia daripada F. Kita ada case. Okay, kita ada case macam ni tadi Kita ada case macam ni. Ataupun saya gunakan yang ni Yang ni Jadikan dia A kan dulu. Jadikan dia A sebagai A dulu. Okay. Kita nak dapatkan A knowing F. Okay. So jadi yang ini akan dijadikan sebagai bayaran berkala lah. Okay. Setelah kita dah dapat ni, okay, sebab sebenarnya kita nak P kan. Kita boleh tukarkan jadi P. Okay. Menggunakan formula yang sama lah. A dah tahu. Bagikan dengan I. Okay So jadi satu sekali saja dia ambil. Jadi apa yang kita tukar, jangan tukar kepada P, kita tukar kepada F dahulu. Sorry, tukar kepada A dahulu. F tukar kepada A dahulu. Okay, barulah convert menggunakan formula capitalize ni. Okay, is it clear everyone? Doktor. Yeah. Yang P2 tadi, yang slide solution tu. Slide solution, yang mana? Slide sebelah. Slide sebelah, okay. Sekejap Yang ni, P2 tu dia A1 tambah A2. Dia bukan A2 saja. Dia A sini yang keliru. A ni bukan A T2 ini A yang kedua maksudnya. Ini A yang kedua lah, A yang kedua. Okay. Dia ada A yang pertama, A1, kadang-kadang dia buat subscript macam ni mengelirukan. Ini sebenarnya A yang pertama. Okay, so soalan you kamu apa tadi? Untuk cari P2 kan A over I kan. Ya betul. Kita kena tambah A1 tambah A2 kan. Kita consider A2 saja. Macam buat macam ni pun boleh. Buat tambah ataupun kita buat asing-asing pun sama. Tak masalah tu. Maksud you maknanya kena campur dulu ke?
Tak semestinya. But ni pun sama kan? Sama ni. Kalau dalam matematik pun. A1 divided by I campur dengan A2. Okay. Mathematically sama. Okay. Tak ada isu lah nak campur terus ke. Kalau you nak campur terus pun boleh lah. Tak masalah. But dia telah menjadi A. Okay. So jadi, is it your question tadi betul Okay. Okay, saya teruskan. So combine. Saya rasa yang lain-lain tu you go through. Saya nak tengok sedikit on project management. Project management, saya ada masuk dalam WhatsApp project management untuk kamu buat exercise. Let me go to, hari tu saya lupa nak bagi exercise on project management. Project management it will be on the test. Okay, so jadi kamu perlu buat exercise lah. Saya dah bagi ke belum exercise untuk project management? Saya dah tak lupa sebab banyak sangat tajuk ni. Okay, saya nak tunjukkan kita punya e-books. So jadi apa yang di cover dalam textbook tu sebenarnya dah agak mencukupi untuk project management. Dia agak jelas lah yang tajuk tersebut. Okay, okay, chapter 3 project management is chapter 3. Okay, nampak ke textbook yang saya e-book ni saya kongsi sekarang, nampak ke? Hello? Okay, nampak alright. Nampak. Okay, so just nak quickly refresh balik lah supaya kamu kena buat revision pasal project management. Okay, so project management di mana tajuk yang ketiga. Okay, so kena spend masa untuk project management. Markah kat situ pun separuh daripada test. Banyak juga tu. And then satu lagi tajuk ialah inventory. Okay, inventory. MRP kita tak tanya di sini, tapi dia akan masuk dalam final MRP tu. Okay, so okay, let me just highlight kat sini quickly on chapter 3 project management. Okay, project management muka surat berapa siapa tahu muka surat berapa? 100 ke berapa? Agak ini. Okay. Chapter berapa? Anyone? Okay, project management project management. Chapter 3. Okay. So chapter 3 project management di mana kita belajar berkaitan dengan network diagram. Okay, network diagram. So apa itu network diagram? Network diagram adalah kita menggunakan node dan anak panah. Okay, node dan kita ada dua pendekatan dalam tajuk ni. Kita panggil PERT. Okay, kita panggil PERT. Okay, PERT dengan CPM. Okay, PERT ni apabila ada uncertainty. Okay, program evaluation review techniques, ada uncertainty. Okay, uncertainty. Okay, apabila berlaku uncertainty, kita menggunakan 3 time estimate. Okay, dah belajar ni, saya just review ni. 3 time estimates. Okay, 3 time estimate. Di mana kita ada A, kita panggil most likely, A adalah optimistic. Optimistic time tu ialah masa yang kita anggap tak ada masalah. Okay, tak ada masalah dalam melaksanakan activity project. Okay, maksudnya activity time.
Activity time ni lah masa yang kita gunakan untuk melaksanakan sesuatu projek lah. Kalau kita nak buat contohnya projek kenduri kahwin, aktiviti dia memasak, mungkin menyediakan kemah, menyediakan stage untuk pengantin, itu activity time dia. Jadi activity time ni biasanya uncertain, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau kita optimistik, kita anggap tak ada masalah. Masalah, the best time lah. Kalau M kita panggil most likely time. Most likely ni masa sederhana lah, most likely kemungkinan masa tu masa yang berlakunya, mungkin ada masalah kelewatan sikit sebanyak, kadang-kadang cepat, most likely. Tapi most likely lah masa sederhana lah. Satu lagi lah kita panggil pessimistic. So dalam project management ni kita panggil B lah, diwakili oleh B. B, kita tulis B. B itu adalah pessimistic. Pessimistic ini adalah kita pessimistic, kita dalam keadaan yang paling teruk lah, the worst case lah. Orang kata worst case lah. Worst keadaan yang paling teruk. Kalau dalam keadaan menyediakan kenduri kahwin tadi, maknanya pada hari tersebut cuaca yang tak elok, jalan pun jam, pessimistic. Jadi kalau kita nak estimate, katakan kita membuat pesanan makanan daripada caterer. Berapa lama sampai? Kalau kita kata paling cepat sampai 3 jam. A-nya 3. Tapi pada yang most likely kita kata mungkin 4 jam. Sorry, ini adalah M. M-nya 4 jam. Penghantarannya. M-nya 4. Dan yang paling teruk sekali kita kata sampai 6 jam. Ini 6 jam ni orang dah sampai pukul 12 tak boleh makan lagi ni. Paling teruk kan. So ini adalah bila kita menggunakan kaedah uncertainty di mana PERT. Di dalam keadaan ini kita perlu mencari nilai yang kita panggil expected time. Expected time bagi setiap aktiviti lah menggunakan formula ini. Mana A plus 4M plus B divide by 6. Kita kena kira masa ni dulu bagi setiap aktiviti. Bagi setiap aktiviti tadi setiap aktiviti. Bagi setiap aktiviti tu. So pada masa yang sama kalau kita ada case di mana uncertainty ni juga kita perlu tahu variance. Variance. Project variance, di mana project variance adalah B minus A divide by 6 kuasa 2. Jadi dalam contoh ni maknanya 6 tolak 3 bagi dengan 6 kuasa 2. Itu variance. Bagi setiap aktiviti itu kalau menggunakan PERT lah, kalau menggunakan CPM tak ada buat apa sebab dia direct saja. Boleh guna masa tadi, boleh gunakan secara terus. So dalam kita membincangkan tajuk project management ni, ada dua pendekatan dalam melakukan network diagram. Saya just quickly sebut balik di sini. Kita menyediakan network diagram ni ada dua cara. Kita panggil activity on node. Ataupun activity on arrow. Di mana dalam kes ni arrow tu activity. Dalam kes ni node ini adalah sebagai activity. Node ini sebagai activity. So kalau activity on node, dia maknanya ini aktiviti lah ni. Kalau ada dua aktiviti yang bermula serentak macam ni tergantung macam ni, katakan A dengan B bermula serentak. Pastikan kamu buat connection tambah start. Macam ni. Active start. Dia tak ada apa sebenarnya. Dia mewakili nilai masa yang kosong lah. Kosong. So yang lain bawa aktiviti. Begitu juga kalau di hujung aktiviti katakan dah buat, katakan ini tak ada, kata ini tak ada. Contohnya ini tak ada. Tak ada. So jadi dua hanging macam ni tak boleh. You kena campurkan kepada N.
KM. Case start ada M. Tapi dalam kes ni tak apa sebab aktiviti yang terakhir itu adalah merupakan aktiviti yang penghujung. Aktiviti ini adalah aktiviti H ni penghujung. Dalam kata kes H tu tak ada. H tak ada. Okey, itu cara kita buat network diagram lah. Dan you kena revise balik. Okey, kita ada menggunakan kaedah yang kita panggil forward pass. Okay, dan kita ada backward pass. Okay, untuk mencari critical path. Untuk mencari critical path. Okay, sebawa forward pass ialah kita mengisikan ruang ini. Bisa mengisikan ruang ini. Early start dengan early finish. Okay, jadi early finish sama dengan early start campur dengan duration. Okay, duration inilah. Ini duration ni. Di mana ini adalah forward pass. Jadi kalau ada dua pertembungan, contohnya pertembungan ada dua pertembungan, ada satu aktiviti di sini dan dua aktiviti sebelum ini merging, merging aktiviti macam ni. So kita nak masuk nilai mana di sini? Okay, dan ini kita panggil, kita ambil maximum value. Maximum of early start. Sorry, maximum of early finish. Di sini pun ada, katakan aktiviti ini ada early finish ya. Ada early finish di sini pun ada. Di sini pun ada early finish. Di sini pun ada early finish ya. Ada aktiviti sebelum ni masuk. Bila sampai kat sini, nak pilih yang mana satu, dua masuk ni. Kita ambil yang paling tinggi. Okay, mana yang nilai kat sini yang paling tinggi dalam node ni lah. Itu kita panggil forward pass. Okay, kalau backward pass, okay, backward pass, okay, kalau backward pass, apa yang kita buat adalah, okay ke kamu ni? Ada kelas ke masa lepas ni? Hello? Siapa yang ada kelas boleh exit lah. Saya belum letakkan apa ni untuk attendance, tapi nanti saya akan masukkan dalam WhatsApp kod tu, tapi you boleh scan kemudian lah attendance tu. Okay, just you scan ni, mana sebelum pukul 3, sebelum pukul 4 lah saya letak itu, you scan lah attendance. Saya kira untuk hari ni siapa yang ada kelas ataupun urusan lain boleh left, siapa yang tak ada boleh stay lah. Saya just nak revise sikit kat sini. Okay, boleh bagi tahu ada kelas tak? Sama di most of you ada kelas ke tak ada? Okay, boleh respond to chat atau boleh jawab on mic. Tak ada doktor. Tak ada. Okay, kalau tak ada saya tak nak kacau kelas lain ya. Nanti ada pula orang komplain Okay, so this just to assist you for revision lah, revision. Okay, kalau kita dah tahu tadi forward pass, boleh faham forward pass kita mengambil yang maksimum Kalau ada dua yang merge balik macam ni. Okay, dua node balik. Jadi kita ada dua pilihan, nak ambil yang atas ke yang bawah, nilai EF ni. Okay. So jadi kalau untuk backward pass, okay, backward pass ini kita bermula daripada belakang. Kita balik semula, kita balik semula. Okay, kita balik semula macam ni Maknanya network diagram tu, kalau network diagram tu kita dah ada network macam ni. Okay, kita ada network macam ni. Okay, sebagai contoh je lah saya bagi contoh macam ni. Okay, so kalau anak panah ke depan tu, dia ke depan kan, sekarang ni kita nak balik ke belakang. Kenapa kita nak ke belakang? Kita nak mencari nilai yang bawah ni, nilai yang bawah ni. Okay, nilai bawah. So maknanya dalam anak panah tu kita ada late finish. Sebab di sini yang ujung ni, katakan kita dapat sini 15 lah, 15 sini. 15 katakan di sini adalah tempoh dia 10 katakan aktiviti ni. Jadi 25 25. Jadi 25 juga jadi kat bawah. Okay, 25 tolak 10 jadi 15. Okay. So jadi dia nak balik tu. Dia balik ke belakang ke belakang. So nilai mana yang nak masuk ke sini? Nilai mana yang nak masuk ke sini? Jadi kalau satu tak masalah. Tak masalah. Kenapa?
kita tahu bahawa late start sama dengan late finish tolak duration. Ini kita ada ni kan. Kalau late finish ni adalah 25, okay, tempoh masa 2, jadi sini ada 23 je lah. Kita ke kiri kalau kita buat backward pass, backward pass. Okay, kita backward pass. Apa guna backward pass? Backward pass adalah untuk mencari late start dengan late finish. Okay, backward pass. Okay, jadi kalau kita ada dua merging macam ni, nak ambil yang mana satu? Itu isunya. Okay, maksud saya, LS mana yang LS mana yang okay, sebab kita nak jadikan nak masukkan nilai di sini, LS mana yang nak ambil. Jadi kita ambil di sini adalah kita mengambil nilai yang minimum. Okay, opposite kepada forward tadi. Okay, LS. Okay, sini J lah. Okay, kalau kita katakan di sini adalah I, di sini J. Okay, kita ambil nilai yang paling kecil. Okay, yang paling kecil. Contohnya di sini ada 25, ada satu lagi note. Ya, ada satu lagi note menunjukkan kata 15. Okay. Saya buat contoh di sini. Okay. Katakan ada dua note. Dua-dua note ni connected kepada satu note lagi. Ingatlah kita mencari nilai di bawah, nilai di bawah. Yang di bawah ni. Katakan nilai di sini adalah 23. Okay, di sini adalah 25. Contoh je lah. Jadi nilai mana yang saya nak ambil ni? Supaya saya masukkan kepada next. Okay, untuk saya masukkan kepada sini. Okay, saya ada 23. Saya ada 25. Okay, oleh kerana saya sekarang ni backward pass, saya akan ambil 23. Okay, sebab dua anak panah ni bersambung, itu saya masukkan di sini. Okay. Jadi late start maknanya kita nak tahu, katakan dalam late start ni node ini memerlukan katakan 10 masanya. Jadi late start, late finish tolak D. Jadi akan di sini 13 lah. Okay. Late start dengan late finish. Okay. Okay. Jadi untuk menentukan laluan kritikal di mana tidak ada slack, kita panggil. Tak ada slack kan. Slack tu maknanya masa yang boleh dilengahkan lah. Masa yang boleh dilengahkan ataupun dilewatkan. Contohnya di sini contoh di dalam nota ini. Okay, saya cuba dapatkan. Dalam buku ni dia tunjukkan ni. Ini forward pass dalam forward pass ni kalau kita ada case macam ni. 8 dengan 7. So kita akan ambil 8 lah. Ini forward pass ke depan, maksimum. Tarik maksimum. Okay, ini tunjuk ni. Okay, dia akan menjadi masuk kat sini. Ini adalah early start. Yang atas ialah early start. Yang sini adalah early finish. Mula cepat, habis pun cepat. Okay, yang bawah ni adalah late finish, tapi di sini mesti late start lah. Okay. So jadi cuba kita tengok contoh yang ada backward pass dalam, mesti ada, tapi saya okay, kata kita just ni lah. Backward pass ni. Backward pass. Okay, contoh backward pass di sini kita ada 2 dengan 4. Okay, 2 dengan 4. Dua-dua anak panah ni ke belakang Ni ke belakang. Jadi kita ambil 2. Kenapa? Dia adalah minimum. Okay, minimum. So saya ingat kamu boleh faham tu lah. Okay, boleh faham. So kamu juga perlu tahu berkenaan dengan kita panggil slack. Slack. Okay, kita ada tulis sini slack. Slack itu maksudnya, okay, untuk slack ni, kalau critical path, dia slack yang kosong.
critical activity critical. Lepas tu kita panggil critical. Critical activity ni dia tak ada ruang untuk lambat langsung. Kita tak boleh lambat. Kalau kita lambatkan aktiviti tersebut, dia akan mengefek kepada keseluruhan projek. Critical activity slack-nya sama kosong. Okay, apa itu slack? Okay, slack sama dengan late start minus early start. Ataupun late finish minus early finish. Okay, senang saja. Kita tahu kan bahawa ini adalah E, early start. Kita tahu ini adalah early finish. Okay, atas ialah early, bawah adalah late, late start. Dan sini adalah late finish. Jadi kita nak tahu, kita banding ni saja. Okay, late start dengan early start. Okay, kalau saya ambil color berbeza sikit. Okay, saya hanya nak tahu late start dengan late start. Nilai ini sama ataupun tidak? Nilai ni. Dia dapati tak sama. Okay, sebab tu dia tidak kritikal. Ini pun tidak sama. Nilai atas bawah tak sama. Tapi nilai ini 4 dengan 4, ini sama. Okay, ini sama. Ini pun sama. Jadi slack dia kosong. Okay. Ini pun begitu juga dengan ini. Okay, begitu juga dengan ini. Okay. So dia adalah sama. Okay, dia adalah sama. Sebab ini adalah critical activities. Tak ada slack. Tak ada slack. Tak ada slack. Sama. Okay. So ini critical activities. Ni start 000 ni dia mesti critical lah. Kenapa ada start? Sebab dia hanging, dia tak boleh, A dengan B tak boleh hanging, dia mesti ada penutup. Ini critical, ini pun critical, okay? Ini pun critical, ini pun critical. Tapi di sini ada 3, 4, 7, 8, dia tak sama. Itu bermaksudnya aktiviti tersebut boleh dilewatkan. Maknanya dia boleh mula pada masa 3 ataupun boleh juga dimulakan pada masa 4. Okay, masa 3 pun boleh, masa 4 boleh. Kerana nak lewatkan satu unit masa. Kalau lewat satu unit masa, siap pun lewat satu unit masa lah. Ini ada slack 1 kita panggil. Okay. Slack kosong tak boleh. Kalau berlaku kelewatan dalam critical activity akan lewatlah projek tu. Okay. So jadi critical activity is very important lah. Slack, pemahaman slack. Jadi okay, you kena review that, macam mana nak tahu critical activities. Dan berkaitan dengan uncertainty ni kena faham daripada segi probability ni. Probability untuk menyiapkan projek. Untuk menyiapkan, terutamanya PERT. Dalam PERT dia ada yang seperti saya kata tadi, masa optimistik, masa pesimistik, masa most likely. Okay. So jadi dia sebenarnya mengikut taburan beta. Taburan beta, di mana di sini adalah M, di sini adalah A dan di sini adalah B. Okay, itu adalah dari segi masa aktiviti lah. Tetapi bila kita melihat pada, okay, contoh ini menerangkan bagaimana nak kira lah, you kena go through balik lah macam nak cari variance. Okay, very good nota ni, boleh refer. Jangan lupa bahawa di sini ada square, So bila kita nak mencari completion time, kita menggunakan normal distribution. This is normal distribution, probability. So this is normal distribution. Okay, kalau dalam normal distribution, kalau mana-mana normal distribution kita gunakan standardized normal, di mana formula yang diberi Z sama dengan X minus mu. Dalam quality pun ada formula ni. Tapi dalam project management kita panggil T minus T expected divided by sigma. Okay, ni T expected ini pada di sini. This is T expected yang kita dapat daripada critical path. Okay.
from critical path. Okay, so jadi ini adalah standard deviation. Ini standard deviation, standard deviation. Standard deviation. Di mana standard deviation ini adalah sebenarnya dia adalah square root of variance. Okay, so untuk projek kita kena ambil variance untuk kita panggil square root. Square 2 ni maknanya sigma 2 mana variance lah untuk critical activity. Okay, this is for critical activity. Sebab critical activity sebenarnya yang menentukan bila projek itu siap. For critical path lah, for critical path critical path. CATH. Okay, for critical path. Ini bermaksud ni, kita nampak sini dalam buku ni pun ada ni. Due date tolak expected time divide by sigma P. Okay, sigma P sini. Okay, so due date T ni due date lah, maknanya kita due date nya bila dan expected. Sebab biasanya kat sini dalam ruang ini kita tengok ini pada di tengah ini. So ini sebenarnya expected time tu memberi kita hanya 50% saja kebarangkalian siap. Okay, kalau kita nak siapkan dalam tempoh yang lebih meyakinkan, kita kena lihatkan normal distribution table. Okay, dalam standardized normal di sini 0 kita gunakan nilai Z, nilai Z. So nilai Z ni standardized normal. Dan standardized normal kita biasa dalam statistik kita pakai mean 0, standard deviation 1. Okay, dalam quality pun kita belajar normal distribution. So jadi kalau dia sebelah kiri separuh saja. So jadi kat sini dia akan lebih kurang lah 3 minus 3 something Di sini adalah plus 3. Okay, so dia dalam standardized normal. Okay, nilai itu berubah antara 3 something, 3.9 tu sebab dia punya hujung ni panjang sebenarnya, panjang. So sini mungkin boleh jadi 3.9, tapi majoritinya telah berada dalam lengkung ini. Okay, so maksud saya sekarang ni kita kena tahu nilai Z. Okay, nilai Z ni dalam standardized normal. Okay, nilai Z ni. So nilai Z tu ada kaitan dengan normal standardized normal distribution. Okay, so jadi kita boleh tahulah peratusan. Contohnya kalau kita nak tahu berapa kebarangkalian projek itu akan siap. Sebab kita menggunakan uncertainty. Okay, katakan saya nak tahu projek itu siap katakan 75%. Okay, katakan area ni 75%. Okay, saya pun pergilah tengok table 75 tahun ni Z nya sama berapa. Z sama berapa? Sebab dalam formula, kena ingat formula kata Z sama dengan T minus TE divide by sigma. So ini bermaksud kalau saya nak tahu T targeted time sama dengan TE campur dengan Z sigma. TE ni daripada mana? TE ni daripada critical path. Critical path yang saya tunjuk tadi. Critical path ni. Critical path. Dalam critical path kita dah ada TE tu. Dan kita kena campur dengan variability. Z ni nilai ni lah antara minus 3 dengan plus 3. Di mana nak dapat? Ini daripada jadual. From table, normalized table. Dan sigma itu daripada sigma P project variance. Project variance. Di mana dia merupakan square of project variance. Sebab kita tahu bahawa standard deviation equal to square root of the variance lah. So you go through balik e-book ni, semua dia terang kat situ. Dan ada topik yang you kena revision, kita memang telah bincang itu, trade off between
time and cost. Kita panggil project crashing. Apa itu project crashing? Ialah kita reduce project time. Okay. Project crashing you tak belajar project crashing, tapi apa yang you belajar adalah project cost. Oh yes, project crashing ada kan? Hello? Project crashing memang you ada belajar. Dan kita ada kaitkan dengan cost. Okay, yang ni memang kena tahu ni. Ni, project cost. Okay. Ini project cost. Di mana kamu dalam assignment pun saya ada bagi satu soalan supaya kamu selesaikan yang ini ya. Ini. Contoh dia macam ni lah. Diberi satu keadaan macam ni di mana aktivitinya dan ada normal time, ada crash time. Normal cost, crash cost. Okay. So jadi kita beri tumpuan kepada critical path. Okay. Path yang critical. Apabila nak crash, pilih critical path sahaja. Okay. Pilih critical path. Yang yes ni contohnya. Macam nak tahu critical path, kita kena buat CPM tadi lah. Forward pass dan backward pass. Okay. So untuk dapat crash tu ialah menggunakan formula ni lah. Crash cost, di mana dia merupakan slope. Dia merupakan slope untuk ni merupakan slope. Kita ada crash time dengan normal time, dan di sini kita ada crash cost dengan normal cost. Jadi kita akan pilih cost yang paling murah untuk crash. Sebab dalam slope ini kita ada cost per week ni. Contoh di sini ya. Crash cost adalah 22,750, normal cost adalah 22. Jadi mana 750 lah. Jadi tolak ini ya. Normal time 2, crash time 1. Jadi 750. Sebab kita dah tolak dengan bagi ni. Jadi kalau yang ini kita ada 4,000 bahagian 3 tolak 1 2. Jadi dia 2,000. Okay, jadi cost per week itu merupakan crash cost. Jadi kita pilih cost yang mana yang paling rendah lah. Okay, so ini dah ditunjukkan di sini. Okay, so jadi dalam tajuk project management ni, you kena tahu, okay, nak buat network diagram. Okay, nak buat network diagram kena tahu. You kena tahu, yang kedua adalah nak mencari critical, okay, nak cari critical path. Okay, dan you kena tahu menggunakan apa ni PERT tu, PERT di mana PERT ni menggunakan probability probability. Okay, probability yang kita ada A, ada masa M, ada masa B tadi kan, dan perlu tahu menggunakan ini normal distribution ni. Okay, kalau Z di sini, kalau saya nak tahu bila projek ni akan disiap dengan katakan 70% keyakinan. Jadi kena tahulah area under the curve ni, okay, Z-nya berapa. Z-nya sama dengan berapa. Bagi area under the curve. Okay, mungkin area under the curve yang saya nak ialah 75%. Ataupun saya nak area under the curve 90%. Tengok jadual, kalau 90% Z-nya berapa. Jadi masukkan dalam formula yang saya sebutkan tadi. Formula standardized normal. Okay, formula standardized normal. Okay, formula standardized normal di mana dia hanya diberikan oleh dia diberikan oleh Z equal to T minus TE. TE ni adalah daripada ketika path, sigma P. Okay, so jadi ini kita boleh solve lah, nak tahukan T tu. Okay, T-nya sama dengan TE, expected time yang ketika path tu campur dengan, terpulangkanlah pada nilai Z yang kita dapat daripada table. Okay, so ini kita tahu. So yang keempat adalah tahu berkenaan dengan project crash .
Okay, so saya ingat you boleh selesaikan assignment yang saya pagi tu. Kita hari Ahad nanti ada test pada sebelah malam, tapi pagi tu kita ada kelas ya. So pada pagi tu saya akan gunakan masa untuk menjawab beberapa soalan ya kalau kamu ada. Okay, satu lagi aspek untuk ujian ini adalah inventory ya, inventory. So make review also on inventory. Okay. Okay, dalam inventory kita ada belajar berkenaan dengan graf ini ya, graf ini. Okay, kita ada belajar mengenai graf di mana kita panggil holding cost dengan ordering cost. Okay, akhirnya kita akan dapat nilai EOQ. Okay, nilai EOQ. Okay, kita perlu ingat bahawa total inventory cost sama dengan total holding cost campur dengan total carrying cost. Carrying cost. Dalam inventory. Sebab apa kita di sini adalah Q lah, Q kan, di sini Q, di sini adalah cost. Ini adalah holding cost. Holding cost inilah cost menyimpan. Kalau kita simpan banyak, kuantitinya banyak, cost meningkat. Di sini ordering. Kalau kita order pada kuantiti yang sedikit, kita kena order banyak kali. Kalau kita order yang kuantitinya adalah besar, bilangan ordering dia rendah bilangan, tapi kita akan dapat satu titik di sini, titik optimum. Titik optimum tu datangnya daripada total holding cost di mana kita dapat Q divide by 2 kali dengan H, holding cost per unit per year. Campur dengan carrying cost. Carrying cost adalah D bahagian Q. D bahagian saya reversekan ini ya. Holding cost ialah inventory average. Inventory average. Which is Q divided by 2 kali dengan H. Campur dengan carrying cost adalah D. Demand divide dengan kuantiti yang kita pesan kali dengan S. S tu carrying cost atau setup cost lah. Kalau kita permudahkan ini, kita akan dapat, kita panggil EOQ. EOQ ini adalah square root of 2DS. Mungkin saya elakkan kekeliruan di sini, saya pakai Q saja kan. Saya pakai Q dulu. Mungkin ada yang keliru daripada mana dapat E. Sebenarnya dia adalah Q lah di sini. Q. 2DS divide by H. Inilah kita panggil di sini. Kita panggil titik ini adalah Q star. Q star ini mewakili economic ordering quantity. Economic ordering quantity. Dengan lain perkataan dia adalah EOQ. Kita nak tahu berapa pesanan yang kita nak buat. Sekali kita pesan berapa. You kena review on that. And then dalam tajuk ini tajuk tak silap saya 12 inventory inventory. Boleh siapa bagi tahu saya page berapa? For those who are having books, inventory Kamu ni ada tak e-book ni? Saya seorang cakap ni. Hello? Ni page plus. Inventory 526. Alright. 526. Inventory. Kena review ni, inventory ni. Kena review inventory.
So dalam inventory saya dah sebutkan tadi ya. So kena tengok graf ni. Kita akan dapat graf macam ni apabila ni kita panggil inventory cycle lah, inventory cycle. Gitaran inventory. Okay, di mana ini adalah masa, time, dan di sini adalah kalau kita buat pesanan tadi sebenarnya kita mendapatkan nilai ni. Ini nilai Q ni. Mana kita nak tahu setiap kali kita pesan macam mana bentuknya. Dan bila kita menerima, kita akan gunakan barang tersebut sampailah kita sampai kosong. Apabila sampai kosong, kita anggap akan dibuat penghantaran baru, jadi inventory akan naik. So, jadi kitaran ini berkitar macam ni lah. So, jadi titik yang dotted ni menunjukkan average inventory. Jadi kalau kita nak tahu berapa kos untuk kita memegang atau menyimpan inventory ni, itu yang kita kata Q bahagi dengan 2 kali dengan H. H ini adalah holding cost per unit per year. Okay? Itu adalah carrying cost, cost menyimpan. Dan kita bila kita membuat pesanan, kita ada cost memesan. Okay? Cost memesan ataupun ordering cost. Kadang-kadang dipanggil setup cost, ordering cost. Okay? Terpulang kepada ni lah, dia benda yang sama sebenarnya. Ordering cost ni samanya permintaan tahunannya berapa, bahagi dengan Q, maknanya berapa kali kita pesan. Ini menunjukkan number of order per year. Setahun. So jadi kita kali dengan S. Okay, dengan S. Jadi kita ada formula ini, kita ada formula ini. Apabila kita samakan, okay, dua-dua ini, dia akan menjadi nilai. Okay. Dulu saya pernah sebut ni, 2 Datuk Seri ataupun 2 biji durian segamat. Okay. Okay, dibeli oleh Hussein. Okay. Dimakan di rumah dia. So, kita boleh tahu tu lah. Alright, so itu basically yang inventory lah. You boleh go through this. So jadi dalam inventory itu kita boleh tahu berapa kali nak buat pesanan setahun, berapa kali nilai demand dan sebagainya. Okay, apa soalan? Ya. Contoh kan, dia soalan tu macam dalam soalan exercise tu dia tanya apa optimum order number, order cost ke order quantity. Lepas tu dia tanya saving cost. Saving cost tu macam mana doktor? Dia kena cari total cost. You ada soalan tu tak? Ada soalan tu tak? Boleh share? Soalan 4. Boleh Tak share? boleh doktor. Sekarang rumah saya tak ada elektrik. So saya kelas pakai handphone je. Oh, tak ada elektrik. Okay, kenapa? Blackout ke?